sahabat-sahabat terbang UPM yang berada sama saya adalah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Mat, Setiausaha Agung Majlis Perundingan Malaysia. Sebelah kirinya Cikgu Zai daripada Ummah, ya. Dan sebelah itu Ummah pengurusi daripada Perak, dan sebelah sana sahabat-sahabat rapat. Sebelah kanan saya adalah Saudara Major Mio, seorang penganalisis undang-undang, ya, yang saya kira pakar ialah dia ni belajar seperti dengan saya, ya. Dan sebelah sana Ustaz Fazil daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Ustaz, dan Datuk Azrat Gul, seorang aktivis masyarakat di wilayah Persekutuan, khususnya sahabat-sahabat saudari-saudari daripada pres yang sudi hadir pada tengah hari ini. Saya mulakan bahawa tujuannya adalah mana yang saya telah titah penuh tak ada, tak ada. Visi pada hari ini melahirkan rasa begitu menjunjung titah tuanku lah, atas titah tuanku, supaya pihak-pihak yang berkenaan mestilah menerima. Anwar pun dah isytihar Gencatan Senjata. Dia menyokong belanjawan tu, tak silap saya semalam saya tengok dalam satu link. Kita sambut baik. Daripada Ummah dan juga MPM ni. Dengan ini saya menjemput Cikgu Zai untuk memberi penjelasan. Selepas ini yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat juga akan menyusuri dengan hujah-hujah dan mengapa visi ini begitu penting untuk kita semua. Cikgu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Syahuddin Embun daripada Majlis Perundingan Melayu Biro Politik. Yang dihormati Yang Bahagia Datuk Dr. Hassan Mat, Setiausaha Agung Majlis Perundingan Melayu. Saya daripada Gerakan Pembela Ummah Malaysia, bersama juga dengan Gerakan Pembela Ummah Peringkat Negeri-Negeri, dan juga bersama lebih 1,000 NGO di seluruh negara. Dan pada hari ini kita senaraikan 100 NGO utama bersama dengan Ummah, dan juga bersama juga dengan kita Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan juga rakan-rakan NGO yang lain yang saya tidak sempat sebutkan namanya. Pada tengah hari ini kita mengadakan sidang media khas rentetan daripada cadangan kabinet untuk mengadakan proklamasi darurat yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian semalam Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda telah memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu, dan lebih kurang petang semalam pukul 6 lebih saya rasa telah keluar satu kenyataan khas daripada Istana Negara. Dan oleh sebab itu daripada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka kami pada hari ini telah menyelusuri kenyataan tersebut, dan kita melihat dari dua sudut pandang di peringkat rakyat, dan kita mengambil satu pandangan adalah pandangan yang sangat positif yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan yang kedua adalah titah nasihat kepada pemimpin-pemimpin politik dan juga rakyat. Dan pada hari ini saya mempertegaskan sedikit titah daripada Yang di-Pertuan Agong yang mungkin saudara media semua maklumi, iaitu Majlis Raja-Raja Yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk isytihar darurat di negara ini. Kemudian keutamaan dalam titah tersebut juga adalah memfokuskan kepada belanjawan negara pada
rasanya bulan November. Dan yang amat penting dalam belanjawan itu adalah mensejahterakan rakyat dan menangani COVID-19 untuk memulihkan juga ekonomi negara supaya keresahan rakyat dapat kita tangani. Kemudian juga beliau menitahkan supaya kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin pada hari ini ada kerajaan yang diberi kepercayaan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong untuk melaksanakan dasar-dasar penting untuk kita menangani dan memerangi COVID-19 daripada merebak lebih teruk dalam negara kita. Dan yang lainnya juga Yang di-Tuan Agong menitahkan supaya ahli-ahli politik menghentikan segala politik yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara, dan juga kita memberi ingatan di sini supaya titah ini diambil serius oleh semua pemimpin politik dalam negara kita. Yang kita kira parti politik Melayu dalam negara kita terdapat 8 buah parti politik Melayu, mesti mengambil kira nasihat ni, dan sekiranya gagal memenuhi hasrat dan juga nasihat Yang Tuan Agong, maka ini merupakan suatu penderhakaan kepada titah baginda. Kemudian Yang di-Tuan Agong juga menyeru supaya rakyat bertenang dan bersabar dalam menghadapi situasi COVID ini dan juga situasi politik yang melanda dalam negara kita. Maka untuk mempertegaskan perkara tersebut, kenyataan bersama Gerakan Pembela Ummah bersama dengan Majlis Perundingan Melayu dan juga NGO-NGO utama yang hadir dan juga tidak hadir bersama pada hari ini. Pertamanya, Gerakan Pembela Ummah dan MPM menjunjung penuh titah Yang Tuan Agong sebagaimana kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara pada petang semalam selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Yang kedua, Ummah dan MPM menyanjung tinggi dan menghargai pengiktirafan yang telah diberikan oleh Yang Tuan Agong kepada keupayaan Kerajaan Pakatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan membendung gejala wabak COVID-19 terus merebak. Yang ketiga, Ummah dan juga Majlis Perundingan Melayu menyanjung tinggi di atas keprihatinan Yang Tuan Agong agar negara terus dipelihara keselamatan rakyat, kestabilan dan juga kemakmuran politik dan ekonomi. Juga menasihatkan agar semua ahli parlimen menyokong belanjawan negara, mengharapkan semua ahli parlimen menyokong belanjawan negara yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dan kita menganggap belanjawan ini bukan belanjawan Perikatan Nasional, tetapi ini adalah belanjawan rakyat untuk menghadapi situasi negara yang gawat sekarang ini. Belanjawan rakyat untuk mendepani COVID, seterusnya mengukuhkan ekonomi, dan ini juga penting untuk kesejahteraan rakyat, untuk ekonomi rakyat pada pembentangan sesi parlimen yang akan datang. Yang keempat, Ummah mempertegaskan bahawa titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang mengingatkan ahli-ahli politik untuk menghentikan segala politik yang boleh mengganggu gugat kestabilan pemerintahan negara, ini merupakan suatu perkara dan juga satu agenda penting pada hari ini dan juga ke hadapan, bahawa kita akan mencadangkan satu formula kepada parti-parti politik supaya agenda pemuafakatan dan perdamaian negara dapat dilaksanakan. Dan juga kita mengingatkan sekiranya ada pihak-pihak daripada parti politik yang enggan ke arah mengangkat agenda perdamaian negara ini, membuat genjatan senjata politik, maka kita menganggap mereka mengingkari titah perintah baginda Yang di-Tuan Agong. Yang kelima, Ummah dan juga MPM menemplak mana-mana pihak yang cuba menimbulkan keresahan dengan mempertikaikan titah perintah baginda Yang di-Tuan Agong. Sekiranya ada pihak-pihak yang cuba memainkan sentimen kebencian dan juga sentimen untuk mengelirukan rakyat dengan titah perintah tersebut, dengan membuat macam-macam tomahan di media sosial, maka kita minta pihak keselamatan mengambil tindakan yang tegas
dalam perkara ini supaya agenda ataupun nasihat titah baginda itu dilaksanakan. Yang keenam, ummah turut mencadangkan semua pihak dan parti politik mengangkat gencatan senjata politik. Dan kita melihat UMNO telah menyatakan pendidikan mereka untuk mengangkat gencatan senjata. Dan tidak silap saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga semalam telah membuat kenyataan akan menyokong belanjawan negara ini, dan kita anggap ini satu sokongan yang benar-benar sungguh-sungguh, bukan ada agenda di sebaliknya. Dan kita mencadangkan satu formula perdamaian, iaitu kita akan mengangkat suatu majlis pemufakatan perdamaian negara yang terdiri daripada pelbagai pihak yang akan dikemukakan oleh Dr. Hassan Mat dan juga cendekiawan-cendekiawan dan ilmuwan-ilmuwan yang ada dalam negara kita yang terdiri daripada pelbagai pihak. Sekiranya cadangan ini tidak dihormati, tidak dipersetujui oleh mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan dan juga pihak yang tidak bersama kerajaan, maka kami daripada ummah dan juga MPM dan seluruh NGO-NGO yang berada di dalam negara ini menjadi pihak yang ketiga yang akan mencadangkan perkara ini supaya kita dapat bersama-sama dengan pihak kerajaan. Kita akan bersama-sama dengan pihak kerajaan mengemukakan formula penyelesaian perdamaian di dalam Majlis Pemufakatan Perdamaian Negara ini. Yang ketujuh, ummah berkeyakinan penuh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong terus menjadi tonggak utama negara dan berperanan sekarang ini memayungi pemerintahan negara bagi mengukuhkan kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Kita melihat bahawa kegagalan ahli-ahli politik untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dalam negara kita dalam keadaan kemaslahatan, kesihatan dan juga ekonomi ini, maka baginda telah menonjolkan institusi yang di-Pertuan Agong telah memainkan peranan yang penting untuk terus mengekalkan keamanan dan kemakmuran dan kestabilan dalam negara kita. Dan kita nampak institusi yang Pertuan Agong ini terus memayungi rakyat dan negara dan rakyat dengan sebaiknya. Jadi saya kira itulah tujuh daripada perkara yang kita melihat dari sudut pandang positif dalam titah nasihat dan Pertuan Agong kepada semua pemimpin parti-parti politik yang ada dalam negara ini dan juga rakyat. Dan kita dapat melihat bahawa pada hari ini rakyat dan juga negara kita terus kekal dalam keadaan aman, makmur dan terus mengangkat institusi yang Pertuan Agong sebagai institusi yang tertinggi yang diperuntukkan dalam perlembagaan negara kita ini. Maka institusi inilah menjadi institusi yang terakhir dan benteng kepada negara kita terjerumus kepada keadaan-keadaan yang kucak-kacir dan juga sebagainya. Jadi saya menyerahkan kepada Datuk Hassan Mat untuk memperincikan beberapa perkara yang telah saya nyatakan tadi. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih Cikgu Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan saya dari rumah, Cikgu Zai, dan rakan saya daripada MPM, Tuan Syabuddin Bon, dan rakan-rakan yang lain termasuk wakil daripada Jabatan Kuasa Pemandu Gerakan Pertahankan Perlembagaan Persekutuan Cik Heng ujung sana, dan Meja Mio Pengurusi Undang-Undang Rakyat. Okey, saya nak bermula dengan takrifan daripada titah yang telah dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin pada petang semalam, ya. Tadi Cikgu Zai dah huraikan di antara tindak-tindakan yang kita ambil. Saya rasa ramai pihak yang keliru atau dikelirukan atau membaca sambil lalu tetapi tidak memahami kandungan mesej yang disampaikan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Istana Negara petang semalam, ya. Kalau kita baca balik di sini kenyataan ini yang dirumuskan, direngkaskan dalam satu slide sini, ya, satu PowerPoint ni. Kalau kita perhatikan kandungannya, dia ada dua di situ yang amat besar. Dua yang besar, ya. Satu yang positif, satu yang negatif.
Tetapi bila keluar je kenyataan tu, oleh kerana pengaruh media tadi, media tu besarkan yang negatif. Sri Paduka menolak saranan darurat, itu dia besarkan. Tetapi yang lagi satu dia tak sebut pun. Maka rakyat terus membina persepsinya bahawa yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis Raja-Raja Melayu yang dihadiri semua raja kecuali satu, ya, maka persepsi yang dibina oleh rakyat bahawasanya yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis Raja-Raja Melayu menolak saranan kerajaan yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin, ya. Tetapi tidak dinyatakan yang positifnya. Di pihak Tan Sri Muhyiddin pula, apabila menerima berita itu, media juga pick up reaksi Tan Sri Muhyiddin seolah-olah beliau kecewa. Nampak tak? Ya? Jadi hari ini saya ingin mengajak rakan-rakan semua, cuba kita halusi satu persatu kandungan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Istana Negara. Kalau kita rujuk pada perenggan yang ketiga, dia ada menyatakan, Sri Paduka Baginda menyatakan kerajaan sekarang telah berjaya. Dia nyata tu, kerajaan sekarang telah berjaya menangani wabak COVID. Ya, kerana Tan Sri menggunakan faktor kesihatan untuk darurat, ya. Tetapi Agong kata kerajaan kamu berjaya. Alright. Paragraf yang keempat, Sri Paduka Baginda mengukuhkan lagi kenyataan daripada paragraf ketiga, menyatakan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Sri Paduka Baginda amat mempercayai, dia gunakan perkataan amat mempercayai keupayaan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi maknanya ini yang positif. Dia tidak kata tolak darurat dan kamu bunuh, tidak. Tapi dia kata, baru disebut, walau bagaimanapun berdasarkan kepada kemampuan yang telah ditunjukkan oleh kerajaan, maka tidak perlulah darurat dilaksanakan. Jadi itu dia turutan dia, ya. Seterusnya, ya, kalau kita tengok pada paragraf yang ke-6, Baginda dan Raja-Raja juga arif mengenai usaha beberapa puak parti politik yang cuba mengganggu pentadbiran kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Maka paragraf yang ke-6, Baginda memperingatkan ahli-ahli politik untuk hentikan segera segala politik. Itu titah tu. Hentikan segera segala politik. Itu adalah titah. Paragraf yang ketiga, keempat tadi, kelima tu kenyataan. Ya, dia kata kerajaan Tan Sri Muhyiddin bagus dan dia penuh yakin. Itu kenyataan. Titah ialah paragraf yang ke-6. Sri Paduka mengingatkan politik untuk hentikan segera segala politik. Yang ini yang kebanyakan media tidak ambil dan highlightkan. Apa dia titah? Ini dia titah dia. Hentikan politik sebab kekacauan sekarang, kekeliruan sekarang, kemelut sekarang ni bukan kerana wabak tadi. Bukan kerana wabak, tetapi kerana terlalu banyak politiking, rakyat dah jadi keliru. Rakyat jadi bimbang. Dahlah bimbang dengan penyakit, bimbang dengan kegawatan ekonomi. Sekarang rakyat bimbang lagi dengan ketidakstabilan politik. Rakyat bimbang. Sri Paduka Baginda dan Raja-Raja Melayu mengetahui ini. Rakyat bimbang. Ya, oleh kerana rakyat bimbang, maka raja-raja seperti mana yang dizahirkan oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, maka Baginda bertitah hentikan segera segala politik. Dan paragraf 7 menyatakan tindakan tidak bertanggungjawab ahli politik. Nampak? Ya. Baginda menyatakan dengan jelas. Mana saya nak baca dia punya ayat dia. Ya. Saya bacakan, ya.
Al-Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab. Nampak tak? Perkataan yang digunakan oleh baginda ialah tindakan tidak bertanggungjawab. Jadi makna di sini rakan-rakan media sekalian, ambil ini, highlightkan perkataan-perkataan ini yang merupakan titah dan kemurkaan baginda. Yang tadi titah, hentikan segera. Yang berikutnya, paragraf 7 ialah kemurkaan baginda, sehingga baginda menyatakan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Itu kemurkaan. Jadi maknanya kita kena jangan terikut dengan media-media propaganda yang nak mengkucak-kacirkan. Kita adalah golongan media yang bertanggungjawab. Kita kena highlightkan, sebarkan kepada rakyat semua supaya rakyat faham. Kenyataan baginda paragraf 3, 4 dan 5. Titah baginda paragraf ke-6. Kemurkaan baginda paragraf yang ke-7. Ya. Jadi kalau dapat ambil Syakir kalau boleh print ini, ya, bagi semua sekali, quote balik. Petik balik paragraf, setiap paragraf baginda yang apa kenyataan tadi. Baru kita nampak di mana yang plusnya mengenai sidang Majlis Raja-Raja semalam berbanding dengan hanya satu saja yang negatif lah, yang minus, ya, yang kata dia tidak setuju dengan darurat tu. Tetapi yang lain-lain dia pertahankan kerajaan, kenyataan dia. Dia menitahkan ahli politik jangan politikin, dan dia murka. Tindakan tidak bertanggungjawab. Yang ini kita kena highlight. Jadi media, saya minta, ya, saya seru pada rakan-rakan media, highlightkan perkara ini supaya rakyat dapat memahami takrifan kandungan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara semalam. Ya, okey. Jadi kalau itu dapat kita jadikan preamble kepada kita punya kenyataan media hari ini, baru kita masuk bagi pihak MPM dan Ummah apa tindakan selanjutnya, ya. Seperti mana yang telah diadakan, ya. Tadi Cikgu Zaid dah hurai tadi. Kenapa kami hanya menyebut 8 pemimpin politik Melayu Bumiputera? Ya. Dia ada 9 parti politik yang besar. Ya. 9. UMNO, Bersatu, Gabungan Sarawak, Warisan, Pejuang, PAS, PAN, PKR. 8 ni semua dipimpin oleh Melayu Bumiputera. Putra satu lagi. Putra. Tapi dia tak ada wakil dalam dalam parlimen, ya. Ada lagi parti yang ada kecil-kecil, 1 orang 2 orang independen, ya. Jadi kita yang utama ini, ya. Kita highlight pada 8 utama. Hanya satu saja parti yang diteraju oleh bukan Bumiputera, ya. Kita ketepikan dia. Tak usah kita sentuh mengenai dia, tak usah kita cemuh dia sebagainya. Itu satu, ya. Kita fokus kepada 8 parti politik utama yang diterajui oleh Melayu Bumiputera. Kenapa saya sebut Melayu Bumiputera? Kerana ada setengah parti itu keanggotanya campur dengan orang lain, ya. Jadi kalau dan 8 parti politik ini dia mempunyai 180 ahli parlimen. 180, ya. Bermakna kalau 8 parti politik ini dia tidak perlu bersatu menjadi satu gabungan Pakatan Nasional, tak perlu. Tetapi dia ada understanding, persepahaman, ya, understanding, persepahaman. Yang mana yang dia boleh politikkan dan yang mana dia tidak boleh politikkan. Yang dia tidak boleh politikkan ialah yang ada kepentingan rakyat. Bajet umpamanya, ini ada kepentingan rakyat, keselamatan Laut Cina Selatan, tuntutan Filipina ke atas Sabah dan sebagainya. Ini ada kepentingan rakyat. Ini jangan dipolitikkan. Kalau 8 parti ini sepakat, ada persepahaman, yang ini kita jangan politikkan kerana ini kepentingan rakyat. 180 ini sudah cukup kuat, lebih daripada 2/3, ya. Tidak ada sebab untuk bajet umpamanya tidak boleh diluruskan, ya. Dan kami dah nyatakan di sini
lepaskan isu-isu governance yang kepentingan rakyat. Lepas tu nak berdialog mengenai perbezaan politik, dialoglah. Nak baling kerusi ke, balinglah cakap. Tetapi hal kesejahteraan rakyat dah selesai dah. Jadi saranan seperti yang Cikgu Zai buat tadi, lakukanlah kegiatan politik. UMNO dah tunjukkan jalannya, dah bermula, dah ada presiden dah pun. Jadi 7 parti yang lain buatlah perkara yang sama demi rakyat dan negara. Jadi kalau dia utamakan rakyat negara, kami juga hormat ahli politik ni, kami tahu dia punya politik ni nak bergaduh sama dia, kami tak ganggu. Kerana apa? Dia dah mengutamakan segala urusan mengenai rakyat dan negara. Jadi kalau yang demikian, pada sidang 2 November ini, walaupun kalau mengikut dari segi susun atur perlembagaan persekutuan, apabila ada pembentang usul tak percaya, dia kena didahulukan. Tetapi dalam hal ini, budi bicara Speaker Dewan Rakyat boleh melepaskan segala urusan pentadbiran dahulu, baru lepas tu urusan dalaman ahli parlimen. Maknanya lepaskan bajet dulu, undi bajet tu dulu, rakyat pun dah tahu bajet dah dilulus. Jadi maknanya pentadbiran negara tidak tergantung. Kalau bajet tidak diluluskan, pentadbiran negara tergantung. Sebab 1 sen pun duit tak boleh dikeluarkan untuk dibelanjakan. Sekaligus dia akan memberi signal kepada stock market, pasaran jatuh, pelabur akan keluar dan sebagainya. Habis ekonomi kita collapse. Ini ialah kepentingan rakyat yang mesti didulukan. Lepas tu kalau dia nak bunuh tak percaya, tak apa. Tukar kajian, tak apa. Sebab urusan untuk rakyat dah selesai dah tadi. Kalau berlaku pertukaran kajian kerana undi tak percaya, tak mengapa. Kerana bajet telah diluluskan dan mana kajian, kalau Tan Sri Muhyiddin tewas, saya kata sesiapa juga kajian, dia boleh berjalan. Dia boleh berbelanja dan boleh menguruskan pentadbiran negara dan tahun 2021. Itu kedudukannya. Jadi maknanya sini, apa pun sekalipun, utamakan. Begitu juga dengan desas-desus konon ada kerajaan Sarawak ingin buat PRN Sarawak. Betul, tempoh masanya telah tiba untuk PRN Sarawak diadakan. Walau bagaimanapun, atas sebab kesihatan, ianya boleh ditangguhkan hingga ke suatu masa yang lebih sesuai. Begitu juga dengan PRK. PRK pun boleh ditangguhkan kerana masalah kesihatan tadi. Seterusnya tadi mengenai selain daripada isu kesihatan yang digunakan oleh Tan Sri sebagai penyebab untuk dia mengusulkan darurat tadi, isu ekonomi semua orang tahu. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali pun mengulas banyak kali, kalau isu ekonomi tidak ditangani dengan segera, sehingga hari ini kita tak nampak, kita akan terperangkap dalam satu putaran ganas kemiskinan yang amat dahsyat. Di samping 2 isu-isu besar ini, saya juga ingin highlight, barangkali ramai yang tidak mengikuti, isu keselamatan. Isu keselamatan ini, kita lihat keselamatan luar negara, di luar negara sempadan kita, dan dalam negara, dalam negeri. Di luar negara sempadan kita, ada 2 isu keselamatan yang cukup kritikal yang kita semua kena tahu. Pertamanya, keselamatan di perairan Laut Cina Selatan. Tusah ceritalah Pulau Spratly dan sebagainya. Ini yang betul-betul di sempadan kita. Indonesia didantar dia punya armada dia. Dah halau fleet daripada China. Tapi kita tak berani sebab kita terlampau kecil. Kita hanya main kat situ untuk beritahu yang kita kehadiran tentera kita. Tapi kita tak halau dia. Dan mereka ni selama makin lama makin hampir.
masuk dalam perairan kita. Ini amat serius. Sebab ini ada kaitan dengan kehilangan lebih pada 100,000 pelancong. Di Filipina mereka dah cukup dah. Dia bukan pelancong, tapi dia adalah ejen tentera Cina. Duterte dah buat statement dah. Tapi kita belum buat statement. Ya. Siapa mereka sebenarnya ini? Dulu kita dah dapat cerita yang tentera kita jumpa senjata. Ya. Senjata dah ada kat sini, orang dah ada kat sini. Jadi keselamatan kita sebenarnya terancam. Dan semasa PRN Sabah, oleh kerana kegairahan berpolitik, ada pihak bersekongkol dengan pihak Filipin menimbulkan isu tuntutan Filipin ke atas Sabah. Ya. Dan ini adalah isu besar. Kita tahu perangai Filipin sekarang bagaimana, dia gangho sikit, ya, dia akan terus desak. Ya. Jadi itu. Dan di dalam negara pula, ini juga merupakan ancaman-ancaman yang amat besar. Gerakan subversif di kalangan puak-puak anti-nasional yang ambil kesempatan dari kegawatan politik semasa. Di UiTM sebagai contoh, ramai pensyarah muda dan pelajar-pelajar yang menjadi sasaran puak-puak subversif ini untuk memesongkan dia punya kepahaman terutama terhadap institusi Raja-Raja Melayu. Dan perkara ini telah menular. Dalam keadaan sekarang, bayangkan kalau kita tidak mempunyai institusi raja-raja, bagaimana kita menyelesaikan kemelut politik yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Malaysia ini kita, alhamdulillah, kita ada perlembagaan berraja, bukan raja berperlembagaan. Perlembagaan berraja. Ini pun terbalik orang sebut. Orang sebut raja berperlembagaan. Bila merujuk pada raja, itu betul lah raja berperlembagaan. Tapi bila kita merujuk pada negara, negara mempunyai perlembagaan yang berraja. Ya, kita bukan perlembagaan republik. Kita berraja, berperlembagaan yang ada raja. Jadi dalam ketika ni raja bertindak. Jadi ini dia, ya. Tapi sekarang ni puak-puak subversif ni cuba racuni pemikiran anak-anak muda, institusi raja, membazir, tak perlu dan sebagainya. Kedua, ancaman Macau scam. Macau scam ni bukan duit haram, dia bawa seluruh duit dia ataupun dia cuci duit dan sebagainya. Pemindahan. Ia ialah hasil daripada penipuan, itu namanya scam. Maknanya duit milik rakyat dalam negara yang ditipu, ya, untuk mereka berpoya-poya. Dah berapa ramai dah kena tipu, bukan sikit-sikit. Setengah tu habis saving dia seumur hidup dia, ratusan ribu. Maknanya kalau Macau scam ni tidak dikekang, akan lebih ramai lagi orang yang ditipu. Yang ketiga, ratusan ribu pelancong asing yang hilang tadi saya sebut. Yang keempat, ancaman warga dan pendatang asing. Kejap hari tu Tan Sri Anwar Musa kejar diorang kat Pasar Berun, hilang, senyap. Bila Tan Sri Anwar Musa senyap, dia datang balik. Dah ramai balik. Mereka ini merebut peluang rezeki orang kita. Dia tak berani rebut peluang rezeki orang bukan Melayu, sebab diorang ni pun boleh tahan garangnya. Orang Melayu, orang Bumiputera ni lembut sikit, dan mereka ni lebih garang daripada Bumiputera. Mereka ni yang rebut ekonomi kita yang kecil tadi tu. Dan akhir sekali, ini dia, kita leka berpolitik. Diorang sekarang bersepanduk untuk menuntut minta balik tanah ceroboh yang buka ladang Riyadh. Isu pencerobohan tanah secara besar-besaran, mereka dah keluar balik menuntut. Sebab apa? Kita dah leka. Kajian dah leka kerana berpolitik. Mereka naik balik semula untuk tanah. Dia menceroboh, tapi dia menuntut hak dia tadi tu, yang dia ceroboh tadi tu. Sebab apa kita leka? Kita leka berpolitik, bertelagah sama kita. Mereka ambil kesempatan. Cik Heng ada di ujung sana tahu statistik mengenai tanah simpanan Melayu yang hilang. Ya, jadi inilah di antara perkara-perkara besar. Tiga ini dia. Ya, wabak penyakit, kesihatan ekonomi dan ancaman.
kita hendak pemimpin-pemimpin kita daripada 8 buah parti tadi tumpukan pada 3 isu besar ini supaya kita rakyat semua boleh hidup sejahtera dan aman makmur, ya. Jadi saya minta pada rakan-rakan media, ya, fahami balik semula kandungan kenyataan media daripada Istana Negara dan highlightkan yang mana kenyataan, yang mana titah dan mana kenyataan kemurkaan tadi, ya. Kalau tidak dibuat begitu, media yang lain akan gembar-gemburkan yang satu tadi, yang penolakan darurat saja, ya. Di situ yang rakyat telah dikelirukan, ya. Jadi saya dan rakan-rakan semua sini harap sangat-sangat rakan-rakan, ya, tulis yang terbaik yang boleh memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada rakyat supaya rakyat konsisten kepahamannya. Majlis Raja-Raja dah konsisten kepahamannya. Jadi tugas kita memastikan rakyat juga mempunyai kepahaman yang konsisten apa yang Raja-Raja telah nyatakan. Jadi di tengah-tengah tu kalau politician tak konsisten, kita tekan dia lagi lepas ni, ya. Kita asak dia supaya akhirnya mereka berpegang balik kepada petunjuk yang Allah Ta'ala dah berikan pada dia, barangkali dia belum nampak lagi, ya. Jadi saya serahkan balik kepada Sir Syahabuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zai dan yang berbahagia Profesor Dr. Hassan Mat. Sekarang saya nak jemput yang di-Pertua Umah daripada Perak. Terima kasihlah Ustaz. Macam mana dapat keluar begitu cepat, ya, mari ke Kuala Lumpur. Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil innalillah. Sorry. Kenyataan ringkas kami Gerakan Pembela Ummah dan juga termasuk daripada Ummah Perak ialah untuk mempertegaskan bahawa NGO di bawah Gerakan Pembela Ummah dan juga bersama MPM ialah kami menyeru supaya rakyat terus mempertahankan institusi yang di Pertuan Agong yang ada dan menyeru kepada seluruh pemimpin-pemimpin politik seluruh rakyat di negara Malaysia yang kita sayangi untuk mengekalkan keamanan, kesejahteraan negara kita dengan terus menghormati segala tindakan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan alasan itu, kami mengecam apa saja kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang mempertikaikan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan kita meminta supaya pihak keselamatan untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak termasuk individu-individu yang telah membuat komen-komen yang sangat tidak bertanggungjawab menghina Yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang telah dilakukan oleh rakan-rakan kita membuat beberapa report polis ke atas individu-individu yang telah menghina Yang di-Pertuan Agong. Makanya kita menyeru supaya tindakan yang tegas diambil kepada mereka. Sebab kita lihat dan suasana yang ada sekarang masih tidak berhenti. Ada pihak-pihak individu termasuk di kalangan orang-orang yang dianggap berpendidikan tinggi mengambil peluang untuk menggunakan media massa untuk mempertikaikan, menghina dan memberi komen yang tidak bertanggungjawab kepada batang tubuh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi kita minta pihak keselamatan untuk mengambil tindakan yang tegas dalam soal berkenaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz yang datang daripada jauh, ya. Kalau tak ada PKP ni beratus ni datang ni, rumah seluruh negara, ya. MPM dah ada dekat 3 juta, ya. Kami punya kerabat seluruh negara.
Jadi walau bagaimanapun, saya rasa saya akan membuka lah untuk pertanyaan daripada saudara sekalian. Tapi pada rumusannya lah, saya lihat Cikgu Zai dan yang berbahagia Datuk Dr. Samad, saya boleh rumuslah bahawa Tan Sri Muhyiddin yang sudah dapat kepercayaan raja-raja perlu terus memimpin. Itu inti penting yang positif ya. Itu tak digembar-gemburkan dalam media akhbar. Yang kedua, sekiranya lah show yang di Pertuan Agong ni, Titah Ibu Yang Mulia Sri Paduka Bina Raja Melayu ni lah tak dihormati oleh pembangkang, maka elok isytihar darurat untuk tangguh pilihan raya sehingga SP baru siap dan COVID terkawal. Ini kami nak demand lah. Kalau dia orang tak hormat Titah Ibu Yang Melayu Tuanku, kita buat isytihar lah darurat lah. Cara nak mengajar mereka ya. Jadi itu kata-kata saya, dan saya minta sesiapa di rakan apa nak tanya soalan silakan. Ya. Jelas semua. Ada soalan. Dah penuh, dah jelas. Terang lagi betul. Ada soalan kan? Dari Harakah? Ada? Okey, jadi maknanya ada. Editor? Semua tak jadi saya ulang balik. Okey. Maknanya di sini ya, kita atur baik-baik lepas kenyataan Cikgu Zai tadi, kita atur baik-baik dari semula di mana letaknya dalam kenyataan tadi tu, titah tuanku yang berbentuk kenyataan ya. Titah tuanku berbentuk titah menyatakan keyakinan tuanku kepada kerajaan yang ada, mempercayai kepada kemampuan kerajaan yang ada ya. Itu kenyataan ya. Lepas tu di mana titah tuanku? Titah tuanku ialah pada paragraf yang ke-6. Titah tuanku memperingatkan politician untuk hentikan segala politik. Itu titah tu ya. Dan yang pada paragraf ke-7, itu ialah statement yang melambangkan baginda murka ya. Baginda murka, tindakan tidak bertanggungjawab, itu murka. Macam kita marah dengan kita, kau tak bertanggungjawab, itu marah kan? Jadi baginda cakap tidak, kamu tidak bertanggungjawab, itu maknanya dia baginda murka. Jadi kena di-highlightkan baginda murka, baginda bertitah, baginda menyatakan. Jadi dalam menyatakan tu ada satu paragraf yang kata walau bagaimanapun darurat tak perlu. Jadi dia tidak mengatakan, dia tidak menitahkan no darurat, dia kata tidak perlu. Tetapi macam Syafuddin kata tadi, andai kata titah dan kemurukan baginda itu diingkari, ada sebab untuk Tan Sri Muhyiddin balik pada tuanku. Mereka ingkar titah tuanku, kami semua masih huru-hara, tak boleh nak buat kerja. Dan pada masa tu aku boleh memandang Tan Sri Muhyiddin ada hak untuk balik semula pada tuanku. Patut akur tapi mereka tak akur. Patut aku bertitah tapi mereka tidak. Mereka langgar titah tuanku. Maka Tan Sri Muhyiddin boleh minta ada bukti kerana mereka telah mengingkari titah tadi. Maka ada bukti, maka macam Syafuddin kata, ada sebab untuk Tan Sri Muhyiddin balik kepada raja-raja untuk minta darurat atas sebab-sebab tadi. Itu je ya. Alright. Jadi rumusannya Ada soalan. ya, ada soalan. Sekiranya darurat dilakukan, darurat bagaimana yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada pandangan tuan lah. Sebab rakyat kadang tak faham darurat macam mana yang dimaksudkan akan berlaku. Ada yang kata dia akan beralih atau macam mana. Itu yang saya takut sekarang. Kalau berlaku darurat. Itu sebabnya kalau saudara baca satu rencana yang saya tuliskan, saya bincang dengan Cikgu Zai. Sebenarnya saya bincang juga dengan Saudara Syafuddin panjang lebar. Sebenarnya apabila Tan Sri Muhyiddin nak mengusulkan darurat, kami pun tak begitu jelas. Jadi naratif kepada pembinaan usul darurat tu tidak jelas bagi kami.
Dan saya rasa rakyat semua pun tak jelas. Apabila tak jelas, ya, maka pelbagai persepsi dan pihak-pihak yang Tidak bertanggungjawab. tidak ambil kesempatan daripada kekaburan naratif usul darurat tadi, maka rakyat jadi keliru, ya. Bisa. Jadi bagi macam Meja Mio bagi dia faham kerana dia boleh mentarikh undang-undang. Rakyat biasa usaha kata tarikh, baca pun tidak, kan, ya? Jadi boleh kerana tidak, jadi rakyat akan menuju kepada 6 kes darurat sebelum ini. 6 kes darurat sebelum ini semuanya berkaitan dengan keselamatan. Jadi rakyat ingat, adakah kita tak selamat sekarang ataupun keselamatan terancam, maka mesti ada darurat. Kalau darurat macam mana? Kena berkurung ke, nak bergerak susah ke, nak buat bisnes susah. Jadi oleh kerana naratif tadi itu tidak dibina dengan sempurna, dia mengelirukan. Apabila mengelirukan, membina banyak berbagai persepsi, ya? Dan persepsi itu yang menyebabkan dulu Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong terpaksa meredakan keadaan, tangguhkan dahulu, tolak dahulu. Kerana kalau diteruskan, rakyat akan tuduh Yang Tuan Agong pula cuba melindungi kerajaan, kan? Dan dia kata ini kerajaan ni dah takut dia nak kena undi tak percaya. Jadi tuanku dituduh cuba melindungi kerajaan yang cuba nak mengelak daripada kemelut politik. Itu yang sebab bagi kami menjangkakan tindakan sedemikian oleh Majlis Raja, kerana naratif yang terbina tidak begitu sempurna mengenai darurat itu, ya. Saya minta Meja Mio, pakar undang kami, untuk beri sedikit penjelasan, supaya media ni sebenarnya kalau kita ikut perlembagaan dia hanya memberi 3 perkara saja. Keadaan di mana darurat boleh diisytiharkan. Jadi tadi sebelum tu saya nak sebut balik tentang raja apa tadi Datuk Perlembagaan beraja. Perlembagaan beraja, ataupun saya pun sebut juga kadang-kadang raja perlembagaan, constitutional monarch. Okey, kita kena faham dulu dari segi undang-undang, ya. Bila kita kata raja perlembagaan, maknanya orang kata raja tak ada kuasa, raja ni puppet saja. Salah tu. Bila raja perlembagaan, maknanya raja ada kuasa apa yang ditulis di dalam sini. Kuasa raja semua dalam ni. S raja. Dan ada kuasa yang tuanku tak ada. Dia kena minta nasihat daripada kabinet dan Perdana Menteri. Dan ada perkara yang tuanku boleh buat dengan budi cara, prerogatif, kuasa dia yang diberi oleh perlembagaan. Saya nak sebut satu saja. Saya kadang-kadang sedih, ya, dari segi kebanyakan orang politik, orang parlimen, lawyer juga, peguam-peguam yang hebat ni selalu memegah-megahkan dengan sistem undang-undang di England. Kita dah 63 tahun kita dah merdeka. Ya. Bila orang sebutkan parlimen kita ni ikut Westminster of England, Westminster system, selalunya saya rasa kecewa sikit lah, ya. Kerana England sebenarnya dia tidak ada perlembagaan, ya. Bila dia tidak ada perlembagaan, dia sebanyak pakai convention. Dia cari akta-akta yang mana dia bincang, dia buat satu keputusan. Di Malaysia ni kita ada perlembagaan. Parlimen supremasi di England. Jadi kita ni dah merdeka, kita dah ada adat, kita ada apa kita sendiri, kita ikutlah. Perlembagaan ni orang putih kata codified. Semuanya telah dicatat dalam ni. Kalau tak ada kita tambah. Kalau tak betul kita pindah. Ini dia, walaupun nak pindah ni nak kena 2/3 lah. 2/3 sokongan di parlimen. Tetapi kita cubalah kita elakkan merujuk cara-cara orang barat. Kita dah merdeka dah. Dah 63 tahun merdeka. Ini yang saya nak sebut, ya. Raja perlembagaan kita bukan ertinya raja kita ni raja mutlak, tidak.
Segi sejarah daripada Kesultanan Melaka, kalau di Perak, di Terengganu, kita ada undang-undang kita, undang-undang tubuh negeri itu. Raja kita tak pernah mutlak. Dia ada Temenggung, dia ada Laksmana, dia ada Tok Bendahara. Apa-apa keputusan raja buat, dia minta nasihat. Dan ada perkara yang dia ada kuasa. Macam perlembagaan kita ni, tuanku ada kuasa dalam agama Islam. Islam kalau bukan datang daripada tuanku Sultan atau pilihan daripada Tuan Agong, undang-undang Islam tadi tu, undang-undang lah, bukan aku masuk saya Al-Quran hadis lah, mana undang-undang fatwa dan sebagainya mesti mendapat keputusan dari tuanku tentang hak keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu. Tak usah meja ulas berkenaan dengan darurat ni. Darurat ni orang kampung. Okay. You refer to the masses lah, orang kampung. Saya nak cakap simple saja. Okay, darurat ni dia bawa artikel 150. Kalau istiharkan darurat ni tuanku boleh istiharkan 3 perkara saja. Iaitu yang saya ada tulis tu, iaitu yang pertamanya ialah dari keselamatan lah. Keselamatan maknanya kalau berperang, orang datang nak menceroboh masuk dalam negara kita, kan, itu kena darurat. Yang keduanya dari segi macam orang huru-hara, ekonomi kita, orang ekonomi kita jatuh, miskin, orang huru-hara, tak ada makan dan sebagainya, itu darurat dia tu. Kemungkinan dari segi keselamatan juga boleh katakan national disaster, bencana alam yang teruk, satu gempa bumi. Kita ni alhamdulillah, sahabat-sahabat negara, sahabat kita sekeliling kita ni semua ada gempa bumi kecuali Malaysia. Tiba-tiba Malaysia ni gempa bumi. Itu darurat ke tu? Ya. Itu perkara-perkara yang ni COVID ni di negara lain, 67 negara dia dah buat akta darurat tu. Ya, termasuk New Zealand. Baik, dari segi COVID, buat setakat ini alhamdulillah kerajaan sekarang ni telah mengawal dia dengan baik. Sebab kita ada MKN. Ya, kita MKN telah membuat setiap hari kita dalam TV tu buka dia ada atur. Kalaupun berlaku kluster-kluster yang mana kerajaan dah ambil tahu dan terus bertindak. Jadi saya rasa dari segi COVID ni pun tidak perlu ada darurat dahulu. Melainkan kerajaan dah tak terkawal, kejap-kejap sana mati, sini mati dan sebagainya. Itu barulah saya rasa COVID-19 ni boleh dijustifikan. Tolong tapriz ini darurat politik ni macam mana? Nanti dulu. Darurat, apabila berlaku darurat, perlembagaan ni digantung. Ni tak pakai dah, tak sebelah. Yang Tuan Agong akan berkuasa untuk membuat ordinan undang-undang yang untuk meredakan darurat. Dari segi politik ni bagi saya, ini segelintir orang saja. Segelintir pemimpin yang bergaduh dan tadi, tapi bahayanya ialah pemimpin politik ini mempunyai pengikut. Pengikut inilah yang kadang-kadang apabila pengikut ni sudah pergi ke Padang, pergi mogok sana sini dan buat huru-hara, ada kemungkinan itu justify lah. Tetapi kalau setakat pemimpin bergaduh sama sendiri, pada saya tak memadai lah kalau kita nak buat darurat oleh sebab itu. Tolong beri tafsiran titah tuanku ni jika mereka ahli-ahli politik meja Mio. Saya bagi cara how you look at the law, the angle of the law. Yang di-Pertuan Agong adalah eksekutif yang tertinggi lah di negara ni. Ya. Apabila baginda bertitah maknanya mengikut undang-undang lah, bukan bertitah mengikut hawa nafsu. Bila baginda bertitah mengikut peruntukan yang diberi oleh perlembagaan, maka titah itu adalah undang-undang. Pada saya lah ada undang-undang. Bagi siapa yang menghina ataupun tidak mahu mengikut undang-undang, kita ada akta yang kita ada akta hasutan. Kalau tuan-tuan baca akta hasutan seksyen 3 dan seksyen 4,
Jelas dia tunjuk tu. You tak boleh menghina Raja Tuan Agong. Mana dia engkar titah tu kira menghina tuanku lah. Menghina lah. Menghinakan dan menghasut orang lain. Menghasut orang lain apabila orang politik bila orang politik bercakap, dia punya pengikut ni mengiyakan saja. Ini saya kata orang kampung tak faham kata. Bila orang politik kata kita darurat ini, tahunku ni tak betul lah, tahunku tak ni. Orang lain akan mengikut, mendengar dan mengikut, dan dia ujung pangkal pun tak tahu. Dia kata ini ketua dia betul. Ini dia yang kata orang politik ni kena jaga-jagalah. Saya rasa kadang-kadang saya cakap IGP mesti tegas dalam perkara ni. Siapa cakap saja tangkap dia. Kalau dia cuba nak huru-harakan negara ni, pecah belahkan masyarakat, dia salah lah. Dia menghasut. Tak peduli siapa. Tak peduli siapa. Baik kerajaan ke, pembangkang ke. Kalau you cuba nak memecah belahkan rakyat, memecah belahkan, menyusahkan negara, dan menakut-nakutkan orang nak melabur dengan negara kita pun takut, ini menghasut namanya. Di bawah tu. Dan juga wartawan pun tahu dalam akta baru kita, akta komunikasi kan, dalam seksyen 233 salah saya, ada betul-betul kalau you bubuh satu berita yang juga menghasutkan rakyat juga salah, dan tuan-tuan pun juga boleh kena tangkap. Jadi inilah undang-undang. Jadi cerita pasal darurat ni kita ketepikan lah. Tuanku pun dah bertitah begitu, dan kita mesti akur atas apa yang tuanku titah. Yang pentingnya macam kata Datuk Hassan tadi, perkara-perkara yang tuanku mahukan, politiking ni kita tepikan, kita kerjasama dalam dengan MKN, apa yang dia arahkan untuk menjaga COVID ini sama-sama. Kalau kata kita jangan buat perhimpunan, jangan buat parti besar-besar, jangan kita buatlah kan. Kita cuba elakkan. Politik mesti diteruskan. Kalau politik ni politiking maksud saya ni, inilah mengapi-ngapi, menyucuk-nyucuk orang lain. Ini politiking. Bukannya kita kata politik tutup. Kalau politik tutup, kita pun tak berjalan. Politik mesti berterusan. Tetapi politiking nak cuba memecah belahkan rakyat, ini patut kita sekat. Itu je. Okey, terima kasih Major Mio. Ada apa-apa lagi soalan, saudara? Okey, soalan saya mengenai aktiviti politik. Okey, yang seperti kita sedia maklum, Malaysia sekarang berada menghadapi gelombang ketiga COVID-19 akibat PRN Sabah. So, yang akan datang adalah PRK Batu Sapi dengan PRN Negeri Sarawak yang inevitable. Jadi soalan saya adalah benda yang sama dilontarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Musa Anwar Musa. Soalan saya adalah sama. Apakah mekanisme yang boleh kita untuk menggantungkan proses pilihan raya? Sebab pengurusi SPR sendiri pun memberitahu bahawa pilihan raya perlu tetap diadakan kerana untuk memenuhi perbankan. Jadi minta komen tuan-tuan mengenai soalan saya. Tuan jawab. Ikut Majlis Kesempatan Negara. SPR dia membuat kenyataan itu mengikut peruntukan yang terkandung dalam akta pilihan raya. Tetapi presiden di sini ialah keselamatan. Kalau Majlis Keselamatan Negara mendapati tidak boleh diadakan atas sebab-sebab sama ada kesihatan ekonomi, kesihatan ataupun keselamatan tadi, maka presiden di sini ialah keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Itu. Jadi maknanya sesuatu pilihan raya itu boleh ditangguhkan atas sebab-sebab yang dinyatakan tadi. Jadi maknanya presiden bukan apa yang SPR, kerana dia ada provision untuk boleh ditangguhkan. Dia ada situ. Jadi contoh yang terbaik itu sebab saya rasa Majlis Raja ambil kira ni. Sebab ada tadi saya sebut ada desas-desus yang PRN Sarawak dia pernah adakan. Dia nak adakan, tapi kerana dia menggunakan, kenapa PRN Sabah boleh buat?
Tapi kita dah tengok hasil daripada adanya PRN Sabah tadi. Tengok gelombang ketiga jauh lebih tinggi daripada gelombang yang pertama dulu. Adakah kita nak teruskan juga? Ya, kerana sekali dia merebak, ya, walaupun ada rekod kita pergi register kat apa semua mana tempat, tetapi kontak rapat untuk dikesan itu bukan mudah. Ya, jadi maknanya apa yang kita lalui dalam gelombang ketiga ni adalah bukti bahawa andai kata keselamatan kesihatan diketepikan hanya kerana peruntukan undang-undang menyatakan pilihan raya wajib diadakan dalam tempoh begini, inilah konsekuensi yang kita hadapi. Ya, itu dia. Okey. Ada apa lagi? Kalau tak ada, okey. Tak respon. Sekiranya berlaku politik dalam Belanjawan 2021 ni, walaupun telah dicatatkan dalam kenyataan istana, apa yang Umar akan lakukan? Okey, sebagaimana kita nyatakan tadi bahawa pertama sekali agenda rakyat Belanjawan negara pada 2021 kita minta konsensus semua parti-parti politik menyokong. Tidak ada politicking di situ. Jangan politicking. Maknanya apa titah tuanku ni jangan dipolitikkan, dan kita minta akur semua pihak. Okey, sekiranya berlaku juga politicking sebagaimana yang telah kita katakan tadi bahawa sesiapa yang buat politik mana dia menolak titah ini dan dia menderhaka kepada apa yang telah dinasihatkan oleh Yang Pertuan Agong, maka kita cadangkan supaya rakyat tolak mereka. Kerana apa? Tadi MPM ada sebut, Datuk Dr. Hassan, bajet ni semua ahli parlimen kena bertanggungjawab. Tadi Dr. Hassan Mat dah bagi tahu, ya. Jangan politik kan. Pergi parlimen luluskan. Lepas tu ada next issue. Okay. Apa tu? Baru Bakal saya boleh jelaskan di sini, ya. Bajet ni dia ada dua. Pertamanya diluluskan sebagai memenuhi prosedur, ya. Andai kata selepas diluluskan bajet tadi, kerajaan yang ada apabila berlaku undi tak percaya, dijatuh misalnya kata, ganti kerajaan yang lain. Kerajaan yang lain boleh membuat variation ataupun pengubahan kepada bajet yang terluluskan. Ini maknanya dia boleh bawa balik ke parlimen sesi akan datang, pindaan kepada belanjawan yang telah diluluskan. Jadi maknanya lepaskan proses yang pertama dulu. Malah masa perdebatan itu pun pembangkang boleh tidak bersetuju dengan perinciannya. Ya, katalah kajian kata contoh dia bentukkan pertahanan berapa bilion. Pembangkang barang kita setuju, tinggi saya kata. Jadi yang tidak dipersetujui ialah dari segi perinciannya, angkanya, tetapi dari segi kuantum peruntukannya diterima dahulu, ya, dan dipinda kemudian. Jadi maknanya di sini diterima dengan beberapa pindaan, ya. Jadi sekurang-kurangnya dari segi proses di parlimen tadi telah dilaksanakan. Bajet diluluskan. Itu penting, ya? Itu penting. Sebab nak bayar gaji, nak run the country. Jadi nak kan, itu kena lepas dulu. Lepas tu nak pindah-pindah lah. Bila naik, kalau tukar kerajaan ke kerajaan yang baru kata ni tak betul, bajet pendidikan rendah, bajet ni kesamaan tinggi, pindah lah, tak apa. Kerana ada ruang untuk membuat pindaan. Bukan maknanya apabila dibentangkan tu tak boleh dipindah, ya. Ada ruang untuk pindaan, ya. Jadi tidak perlu mana-mana pihak khawatir apabila bajet terlalukan maka dia terhenti kat situ, tidak boleh ditukar. Jadi tidak ada sebab untuk mana-mana pihak khawatir. Yang mustahaknya prosedurnya ialah mesti dibentangkan dan diluluskan dulu. Itu dia. Saya nak tambah ayat yang sebenarnya, jangan peralatkan
belanjawan ni untuk undi tidak percaya. Jadi undi tidak percaya lah, itu satu isu yang berbeza. Tapi jangan ambil belanjawan ni sebagai alat untuk nak menunjukkan undi tak percaya. Ini tak betul. Politiking kalau macam itu, wakil rakyat dia tak bertanggungjawab. Dia tak bertanggungjawab pada rakyat dia, kepada rakyat yang dia wakili. Jadi saya rasa, dan kita minta rakyat kena tolak ahli politik yang macam ni. Rakyat kena tolak. Ada apa lagi? Terima kasih semua. Lepas ni sesi bergambar lah daripada wakil-wakil daripada NGO seluruh negara yang datang. Okey, terima kasih. Masuk belakang buat dua line lah. Okey, buat dua line. Jadi sekali lagi bagi pihak UMAH dan MPM, kami merakamkan ribuan terima kasih pada rakan-rakan media yang hadir yang membuat liputan media pada hari ini, dan harapan kami ialah saudara-saudara sekalian, buatlah yang terbaik untuk menyampaikan mesej pada rakyat sekalian supaya mereka benar-benar faham akan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Istana Negara. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.